Dokumentari kumpulan kami bertajuk Case Bully di kalangan pelajar. Di video kami akan memfokuskan tentang case bully yang berlaku di Malaysia. Dengan ini, saya dapat merasakan dokumentari kami ini harus diambil serius kerana case bully amat berbahaya dan boleh menjejaskan pemikiran mangsa bully tersebut. Serta ianya juga boleh membuat mangsa bully tersebut berasa trauma untuk datang ke sekolah. Kita harus bersama-sama berganding bahu untuk mengatasi kes bully ini di Malaysia demi masa depan mereka yang cerah. Selamat sejahtera. Zain Muhammad menyatakan, ramai tidak sedar kejadian bully dalam kalangan remaja boleh berlaku sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja. Bully adalah penyalahgunaan kuasa oleh individu kuat terhadap yang lemah. Ia juga disebut sebagai satu bentuk penguasaan seseorang kepada orang lain. Lazimnya, dalam bully, satu pihak akan berasa menang dan satu pihak lagi tertekan kerana tidak mampu mengelak atau mempertahankan diri. Mereka menjadi mangsa akan berasa seolah-olah terperangkap dengan suasana dicipta pembuli. Persoalannya, kenapa remaja dan kanak-kanak cenderung membuli? Inilah yang perlu menjadi fokus dalam mengawal sekaligus menyelesaikan isu bully. Oleh itu, fokus utama dokumentari ini untuk mencegah dan mengelakkan kes bully di Malaysia berleluasa. Saya Arjit Singh dari kelas DE 3B, nomor matris 07 DE 19F1044. Dan ini video dokumentari kami. Selamat sejahtera, saya Chong Miloy dari kelas DE 3B, nomor matris 07 DEE 19F1034. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah bagaimana mengatasi kes bully di kalangan pelajar. Langkah-langkah mengatasi kes bully di kalangan pelajar. Pertama, penyelesaian terbuka, yaitu melalui program rakan sebaya. Contohnya, mangsa boleh mendapat nasihat dan bimbingan rakan sebaya yang berkepimpinan. Pembuli diberi kesadaran tentang kebinasaan dan kecederaan yang disebabkannya, serta bimbingan tentang langkah untuk membetulkan kelakuan mereka. Kedua, pengubahan kelakuan si pembuli. Contohnya, mengadakan program-program intervensi melalui satu kumpulan dengan bilangan yang kecil. Pembuli ini akan berasa diambil berat dan mempunyai seseorang untuk mendengar serta berkongsi masalah yang dihadapi si pembuli. Akhir sekali, tindakan ke kurikulum. Contohnya, pelajar-pelajar digalakkan melibatkan diri dalam program-program pembangunan kemahiran prososial. Pelajar-pelajar difahami dengan konsep bully dan cuba menjauhi diri dengan gejala tersebut melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Selamat sejahtera, nama saya Borani Ajali dari kelas DE 3B. Nomor pendaftaran saya ialah 07 DE 19F1016. Oke, pada hari ini saya akan membincangkan tentang implikasi bully di kalangan pelajar. Oke, antara implikasi bully di kalangan pelajar ialah mempengaruhi kesihatan pelajar secara mental. Contohnya, menyebabkan pelajar bergelut dalam kehidupan seharian mereka. Jika pelajar tersebut mengalami kemurungan terlalu serius, dia berisiko untuk mencederakan atau membunuh diri. Oke, yang kedua, menyebabkan perubahan dalam kebiasaan tidur dan makan mereka. Contohnya, tidur lewat malam membuatkan seseorang itu berasa letih dan kurang semangat untuk menjalankan aktiviti harian seperti belajar, bersukan, dan beriadah. Oke, selain itu, mangsa bully akan kelihatan kehilangan minat dalam semua perkara yang mereka gemari sebelum ini. Contohnya dibuli karena bermain bola sepak. Mereka akan menyebabkan mereka perlahan-lahan menjauhi sukan bola sepak itu. Yang
Terakhir ialah akibat masalah kesehatan, prestasi akademik, pelajar mungkin akan merosot disebabkan kehilangan tenaga dan minat untuk belajar. Oke, sebagai contoh, ponteng sekolah karena terlalu takut akan pembuli di sekolah. Ini semua akan menyebabkan masa depan pelajar akan merosot dan menyebabkan masa depan pelajar akan menjadi gelap karena sentiasa dibuli oleh pelajar-pelajar yang suka membuli di dalam sekolah. Oke, cadangan saya, pihak atasan perlu menitik beratkan tentang case ini karena ini adalah salah satu gejala yang sangat bahaya kepada para pelajar yang berada di sekolah. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Wendrayan Merakim, nomor matriks 07 DII 19F1052. Dalam video ini saya akan membincangkan apakah faktor-faktor gejala ataupun isu case bully berlaku di kalangan pelajar dan mengapakah gejala ini berlaku. Oke, tujuan sebenar pembuli ialah pembuli menunjukkan bahwa diri mereka lebih kuat ataupun lebih berkuasa berbanding mangsa. Mereka juga merasakan lebih puas hati apabila dapat membuli pelajar-pelajar yang lemah tanpa diketahui sebarang insan yang bertanggung jawab. Semakin mangsa takut kepada mereka, semakin tinggi derajat nafsu mereka untuk membuli kepada mangsa-mangsa yang lemah. Apakah punca gejala ini berlaku di kalangan pelajar? Gejala ini berlaku di kalangan pelajar karena tekanan gelodak jiwa yang mengakibatkan tekanan perasaan ataupun naluri yang ingin membalas dendam kepada perbuatan ataupun peristiwa yang telah berlaku sebelum ini pada mangsa tersebut. Pembuli kerap merasa tidak selamat, cemburu dan tidak dihormati, khususnya kepada golongan yang lebih muda daripada mereka, di mana mereka merasa dirinya lebih berkuasa di sekolah itu karena mereka lebih besar dan ditakuti oleh semua pelajar-pelajar mangsa-mangsa bully. Mereka juga merasakan kepuasan dan keseronokan melihat kesengsaraan mangsa yang dibuli olehnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Penutup konklusinya, terdapat banyak sumber yang berkaitan dengan gejala bully dan kita telah mengenal pasti beberapa langkah yang wajar diambil sebagai cara mengatasinya. Sebaiknya kita membantah sedaya upaya melihat bully ini agar tidak berleluasa dan merusakkan keharmonian masyarakat kita di waktu kelak. Seperti peribahasa Melayu berkata, meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Mendidik anak-anak adat dan budaya yang baik dari muda agar tidak menyusahkan pada masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dimulakan dengan individu berakhlak mulia, bahagia, berketerampilan, agar generasi akan datang menjadi generasi yang hidup harmoni, di samping memastikan negara terus berdaya saing maupun di peringkat global. Itu dari saya. Thank you.